Salam sejahtera kepada semua pelajar yang mengikuti pengajaran saya hari ini. Hari ini saya akan membuat penerangan tentang bab 3, tingkatan 4, iaitu konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Penerangan hari ini merujuk kepada dua tajuk kecil iaitu 3.1, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia, dan 3.2, latar belakang Perang Dunia. Sebelum itu saya akan menerangkan kepada anda tentang intipati pembelajaran bagi tajuk ini iaitu konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, kita lihat yang pertama di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Yang kedua, kita akan lihat latar belakang Perang Dunia, iaitu Perang Dunia Pertama, berakhirnya Perang Dunia Pertama dan kesan Perang Dunia Pertama. Bab ini juga mengandungi tajuk-tajuk yang lain. Kita lihat sepintas lalu. Yang ketiga adalah Perang Dunia Kedua. Kita akan lihat faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua di Eropah dan berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Kemudian kita akan mempelajari tentang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perluasan kuasa Jepun, bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Kemudian yang kelima, kita akan lihat faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Seterusnya, kita akan mempelajari tentang dasar pendudukan Jepun di negara kita. Terdapat 3 dasar yang dilaksanakan oleh Jepun, iaitu dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan juga dasar sosial. Kemudian yang ketujuh, kita akan lihat perjuangan rakyat menentang Jepun. Kita akan lihat Regimen Askar Melayu, Benteng Pertahanan Tanah Air, yang penentangan MPAJA, kerjasama MPAJA dengan Force 136, kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA, Force 136, penentangan individu, gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Kemudian kita akan mempelajari yang ke-8 kita akan mempelajari perkembangan gerakan nasionalisme, tempatan dan pendudukan Jepun. Kita akan lihat perkembangan semangat anti penjajah, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu, kesedaran politik di Sarawak dan Sabah. Dan akhir sekali kita akan lihat nanti, kita akan mempelajari tentang keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua dan juga penguasaan bintang 3 di Tanah Melayu. Okey, itu adalah intipati bagi pembelajaran dalam bab 3. Okey, kita akan lihat 3.1, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Okey. Pastikan pada akhir pembelajaran, anda akan dapat memerihalkan kesedaran nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Okey, sekarang saya ingin menerangkan tentang garis masa konflik dunia. Kita akan lihat garis masa konflik dunia. Apa yang berlaku di dunia. Okey, bermula pada tahun 1914, berlaku pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary. Kerana peristiwa pembunuhan ini, maka Perang Dunia Pertama meletus. Okey, pada tahun 1918, Jerman menandatangani gencatan senjata, maka berakhirlah Perang Dunia Pertama. Kemudian, pada 1919, Perjanjian Versailles ditandatangani untuk syarat pendamaian. Okey, pada tahun 1939, Jerman menakluki Poland dan Perang Dunia Kedua bermula di Eropah. Berlaku lagi sekali perang. Kemudian kita lihat pada tahun 1941, Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor, maka Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik pun tercetus. Kemudian kita lihat pada tahun 1945, bom atom digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan Jepun menyerah kalah dan Perang Dunia Kedua berakhir. Ini adalah garis masa konflik dunia yang anda akan pelajari di dalam bab 3 ini. Okey, sebagai kesimpulannya konflik dunia yang merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tercetus akibat perkembangan imperialisme dan nasionalisme dalam persaingan merebut kuasa politik dan ekonomi. Perang Dunia bermula di Eropah, kemudiannya merebak ke Asia Pasifik. Pemerintahan tentera Jepun di negara kita telah mencetuskan tidak balas rakyat dan menyemarakkan nasionalisme dalam kalangan rakyat. Okey, sekarang kita akan lihat kesedaran awal nasionalisme. Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia tercetus daripada gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Namun begitu, gerakan awal secara terbuka mendapat reaksi dan tindak balas yang keras daripada British.
Okey. Terlihat ya, sejak awal abad ke-20, British berusaha untuk membendung pengaruh idea gerakan Islam dari Timur Tengah. British dengan persetujuan Raja-Raja Melayu memperkenalkan Aktmen Undang-Undang Islam 1904 bagi memastikan sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa keizinan Sultan boleh dikenakan hukuman penjara. Selain itu, kita lihat British turut memperkenalkan dua badan penyiasat, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Politik untuk mengawal gerakan Islah Islamiah. Okey. Kemudian kita lihat kesedaran awal yang kedua adalah kita lihat kebangkitan Islam di peringkat antarabangsa. Kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa telah menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan Pan-Islamism. Penentangan Tok Janggut merupakan hasil daripada kesedaran politik antarabangsa yang menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Walaupun gerakan ini melibatkan penduduk di Pasir Putih, Kelantan, isu penentangan adalah untuk mempertahankan agama Islam dan hak penduduk tempatan. Penentangan ini berlaku di tengah-tengah kancah pergolakan politik yang berlaku di Eropah. Sebagai kesimpulan, tujuan dia adalah untuk mempertahankan agama Islam dan hak penduduk. Kemudian kita lihat yang ketiga, kesedaran awal nasionalisme bermula apabila penglibatan Empayar Ottomania dalam Perang Dunia Pertama. Pada 11 November 1914, Empayar Ottomania mengeluarkan fatwa menyeru orang Islam yang ditindas oleh penjajah Barat agar bangkit bersama-sama dengan Empayar Ottomania. Perkembangan ini mendapat perhatian penduduk di Tanah Melayu, terutamanya kaum muda melalui akhbar. Penentangan memperjuangkan agama dikaitkan dengan isu cukai dan sikap membenci British. Dan kita lihat pada masa ini British berwaspada terhadap sokongan orang Melayu kepada Empayar Ottomania yang berperang dalam Perang Dunia Pertama. Perang yang meletus menarik perhatian pemimpin negeri Melayu untuk menyokong Khalifah Empayar Ottomania yang dianggap pelindung umat Islam serta penaung bagi Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Ini juga merupakan satu faktor kesedaran awal nasionalisme di Tanah Melayu. Kemudian kita lihat kerana kegagalan penentangan bersenjata Tok Janggut menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain untuk menentang pihak British. Jadi mereka menggunakan akhbar dan majalah menjadi wahana penting untuk meniupkan kesedaran kebangsaan. Namun begitu, kesedaran politik tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Hal ini disebabkan oleh adanya undang-undang British yang menghalang orang Melayu menyatakan sikap politik mereka melalui bahan bertulis. Kewujudan undang-undang yang mengawal kebebasan bersuara, penerbitan, berpersatuan dan kawalan ketat British terhadap kegiatan yang boleh mengancam kedudukan British menyebabkan kesedaran kebangsaan tidak meluas dalam akhbar Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Sebagai kesimpulan, kesedaran nasionalisme Melayu sebelum Perang Dunia lahir daripada kesedaran semangat cinta akan negara. Semangat ini menjadi asas kepada gerakan yang lebih menyeluruh selepas Perang Dunia Kedua untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Sekarang kita akan lihat, saya akan menerangkan tentang latar belakang Perang Dunia. Pastikan pada akhir pembelajaran anda dapat menerangkan latar belakang Perang Dunia. Anda dapat mengetahui tentang latar belakang Perang Dunia. Latar belakang perang, satu, latar belakang perang. Perang Dunia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah yang membawa persaingan antara kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Persaingan tersebut telah mencetuskan Perang Dunia Pertama, iaitu bermula pada tahun 1914 hingga 1918 dan Perang Dunia Kedua yang tercetus pada tahun 1939 hingga 1945 yang memberi kesan besar terhadap penduduk dunia. Kemudian kita lihat Perang Dunia
Pertama. Perang Dunia Pertama berlaku dalam kalangan negara Eropah termasuklah Empayar Ottomania. Antara faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama termasuklah persaingan kuasa imperialis, pembentukan pakatan ketenteraan dan konflik di rantau Balkan. Kita lihat perkembangan revolusi industri telah menyebabkan berlakunya persaingan dalam kalangan kuasa imperialis di Eropah. Mereka bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan bagi memperolehi bahan mentah seperti arang batu, petroleum dan biji timah serta memasarkan hasil industri. Persaingan tersebut membawa permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan Jerman. Dalam perkataan lain, mereka ini bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey. Kemudian oleh kerana persaingan tersebut, maka wujudlah pakatan ketenteraan. Jadi apa itu pakatan ketenteraan? Permusuhan antara kuasa Eropah membawa pembentukan pakatan ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Kewujudan pakatan ketenteraan menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Seiringan dengan persaingan mendapatkan tanah jajahan, negara dalam pakatan turut bersaing menghasilkan senjata moden dan sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Jadi kita lihat ada dua pakatan, Pakatan Kuasa Tengah dan juga Pakatan Bertiga. Mereka saling bersaing, Mereka bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan dan juga mereka menghasilkan senjata untuk kepentingan matlamat mereka. Okey, dan ini yang akhirnya akan menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey, kemudian kita lihat yang seterusnya faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama juga kerana krisis di rantau Balkan. Krisis di rantau Balkan berlaku akibat pemusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Kemuncak krisis Balkan ialah pembunuhan Archduke Ferdinand, iaitu putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sophie oleh seorang pemuda Serbia. Peristiwa tersebut menjadi sebab Eropah terjemus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Bermaksudnya, pembunuhan putera mahkota inilah yang menjadi sebab pencetus kepada berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey, Perang Dunia Pertama ini melibatkan kuasa tengah terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary, kemudian disertai oleh Bulgaria dan juga Ottomania. Manakala lagi satu pakatan iaitu Pakatan Bertiga yang terdiri daripada Britain, Perancis, Rusia, kemudian mereka disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Okey, sekarang kita lihat peristiwa Perang Dunia Pertama. Okey, peristiwa Perang Dunia Pertama. Ianya bermula pada 28 Julai 1914 di mana Austria-Hungary dengan sokongan Jerman telah mengisytihar perang terhadap Serbia selepas putera mahkota mereka dibunuh. Okey, kemudian pada 30 Julai 1914 Rusia memberi bantuan ketenteraan untuk pertahankan Serbia. Okey, kemudian 1 Ogos 1914 Jerman isytihar perang terhadap Rusia. Pada 3 Ogos 1914, Jerman isytihar perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia dengan menceroboh Belgium untuk serang Perancis. Pada 4 Ogos 1914, Britain sertai Rusia dan Perancis serang Jerman yang menceroboh Belgium. Pada Oktober 1914, Empayar Ottomania sertai perang dengan memihak kepada kuasa tengah. Pada Mac 1915, Itali sertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. Dan pada April 1917, Amerika Syarikat telah sertai perang dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. Okey, sekarang kita akan lihat peta Perang Dunia Pertama. Okey, anda boleh buka surat 55 buku teks tingkatan 4. Okey, di sini apa yang kita lihat adalah peta di Eropah. Okey, kuasa tengah, kalau kamu lihat kuasa tengah yang berwarna kelabu yang berwarna kelabu ini adalah kuasa tengah, warna grey adalah kuasa tengah. Kuasa tengah terdiri daripada
Ya, Pakatan Kuasa Tengah terdiri daripada Jerman dan Austria-Hungary. Ya. Kemudian pakatan ini kemudian disertai oleh Bulgaria dan juga Empire Uthmaniyah. Kemudian kita lihat pakatan yang kedua adalah Pakatan Bertiga. Pakatan ini diketuai oleh Britain, Perancis dan Rusia. Ya, pakatan ini disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan juga Greece. Ya. Sebagai pengukuhan untuk kamu semua, Perang Dunia Pertama berlaku tercetus pada tahun 1914 hingga tamatnya pada tahun 1918. Okey, sekarang kita akan lihat berakhirnya Perang Dunia Pertama. 3.2.4 berakhirnya Perang Dunia Pertama. Okey, kita lihat yang pertama Penglibatan Amerika Syarikat dalam perang membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga pada tahun 1918. Yang kita lihat Jerman kemudiannya dipaksa menandatangani gencatan senjata. Beberapa siri persidangan dan perjanjian damai yang diadakan selepas tamat perang telah memberi kesan kepada negara di Eropah. Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. Kemudian kita lihat Persidangan Damai Paris 18 Januari 1919. Persidangan Damai Paris diadakan pada 18 Januari 1919 untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Syarat ini bertujuan memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Persidangan tersebut melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, iaitu cadangan Presiden Amerika Syarikat sebagai asas pendamaian. Deklarasi ini merangkumi dua prinsip utama, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Kemudian kita lihat Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman dikehendaki pertama, bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Kedua, membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Tiga, menghadkan saiz angkatan tentera. Dan keempat, Jerman mesti menyerahkan wilayah dan tanah jajahannya kepada Pakatan Bertiga. Perjanjian Versailles juga menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa. Jadi kesimpulannya pada tahun 1918 Perang Dunia Pertama berjaya ditamatkan. Kemudian kita lihat berlakulah penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa. Sekarang kita akan lihat pula, kita akan bincangkan kesan Perang Dunia Pertama. Okey, di dalam buku teks muka surat 57 Okey, kita lihat terdapat 3 kesan Perang Dunia Pertama. Okey, Perang Dunia Pertama memberi kesan besar terhadap negara Eropah. Negara kita turut terkesan juga akibat daripada perang tersebut. Yang pertama sekali kita lihat berlaku keruntuhan pemerintahan beraja. Perang Dunia Pertama telah menamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empire Uthmaniyah. Kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaiser William II terpaksa turun tahta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Empire Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Revolusi yang tercetus di Rusia telah menumbangkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas II dan kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Khalifah Empire Uthmaniyah Sultan Muhammad VI digulingkan dan kerajaan Turki bercorak republik dibentuk diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian kita lihat kemunculan negara baru. Keruntuhan Empire Austria-Hungary melahirkan negara baru seperti negara Austria, wujud pula negara Hungary. Kemudian kita ada negara Czechoslovakia dan juga Yugoslavia. Perpecahan Empire Rusia membawa kepada penubuhan negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan juga Lithuania. Perpecahan Empire Uthmaniyah menyebabkan muncul negara baharu seperti Lebanon, Syria
dan Iraq. Kemudian kita akan lihat ya kesan Perang Dunia Pertama ya. Yang ketiga itu kesan terhadap negara kita sendiri ya. Bagi menyekat kebangkitan orang Melayu, Raja-Raja Melayu diminta menandatangani peristiharan perang yang menyokong dan memberi taat setia kepada kerajaan British. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang diluluskan oleh pentadbiran British. Contohnya memperuntukkan kuasa Pesuruhjaya Tinggi British untuk meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika keadaan memerlukan. Kemakmuran ekonomi di negeri Melayu juga dimanipulasi oleh British. Wang hasil biji timah dan getah digunakan untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Dan sebagai kesimpulan ya, Perang Dunia Pertama telah memberi iktibar kepada kita tentang kepentingan keamanan dunia. Namun begitu ya, pendamaian yang dicapai selepas Perang Dunia Pertama ini ya hanya bersifat sementara. 20 tahun selepas itu, kita lihat ya, Perang Dunia Kedua pula meletus. Okey, oleh itu ya, untuk memastikan anda memahami tajuk hari ini ya, saya kemukakan satu soalan ya. Kita akan bincangkan jawapan bagi soalan kebat ini ya, aplikasi kebat. Soalannya, semangat cinta akan negara penting dan perlu dipupuk dalam setiap diri rakyat Malaysia. Bersetujukah anda? Bincangkan. Okey, kita ulangkan sekali lagi ya soalan. Semangat cinta akan negara penting dan perlu dipupuk dalam setiap diri masyarakat ataupun dalam setiap diri rakyat Malaysia. Bersetujukah anda? Bincangkan. Ya. Okey, di sini ya saya akan membincangkan contoh fakta-fakta yang bersesuaian dengan soalan yang dikemukakan. Ya. Okey, bagaimana anda nak menjawab soalan ini ya? Okey, pada pendapat saya, semangat cinta akan negara penting dan perlu dipupuk dalam setiap diri rakyat Malaysia. Okey, ingat ini adalah soalan kebat. Okey, maka anda mesti menghuraikan soalan ini ya dengan baik ya, mengikut format SPM. Yang seperti yang telah saya terangkan dalam video saya sebelum ini ya. Okey, kita lihat fakta-fakta yang bersesuaian ya untuk soalan ini. Ya, pada pendapat saya, semangat cinta akan negara penting dan perlu dipupuk dalam setiap diri rakyat Malaysia kerana 1. Melahirkan individu yang mempunyai semangat nasionalisme. 2. Individu yang mengamal semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri akan membentuk jati diri yang kukuh. 3. Individu yang mempunyai jati diri yang kukuh dapat meningkatkan potensi kecemerlangan diri demi pembangunan negara. 4. Menjadi modal insan yang cemerlang. 5. Seseorang yang mempunyai jati diri dapat mengurus masa dengan aktiviti yang berfaedah. 6. Dapat melahirkan rakyat yang saling bekerjasama dan saling bertoleransi antara satu sama lain. 7. Rakyat akan mengamalkan agama, kebudayaan, adat resam dengan penuh tanggungjawab. Dan 8. Dapat mempertahankan negara dan mengekalkan keamanan atau kedaulatan negara. Okey, sebagai latihan ya, saya mahu ya, pelajar semua menjawab cuba menjawab soalan ini dengan format yang lengkap ya. Sila buat latihan ini berdasarkan contoh jawapan yang diberi dan sila jawab mengikut format soalan kebat. Pastikan anda menulis respon kata tugas, fakta yang diikuti dengan huraian dan contoh. Akhir sekali, pastikan anda membuat inference. Anda boleh menggunakan penanda wacana yang bersesuaian. Tugasan ini boleh dihantar kepada saya untuk semakan. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang ya. Sekian, terima kasih.